Baik, seperti mana yang dijanjikan, kita ingin berdiskusi ataupun perbincangan kita mengenai keusahawanan bukan lagi alternatif. Jadi bersama saya di talian Skype sekarang ini Profesor Madya Dr. Muhammad bin Ismail, Pengarah Pusat Pembangunan dan Pendidikan Keusahawanan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Fad. Okey, saya harapkan Prof dalam keadaan sihat ya, Prof. Prof, hari ini kita nak berbincang berkenaan dengan keusahawanan bukan lagi alternatif. Saya rasa perbincangan ini menarik juga sebab sebelum ni kita tahu bahawa kalau nak jadi usahawan itu ya ianya sebagai salah satu daripada sumber pendapatan kita, tetapi tajuk kita keusahawanan bukan lagi alternatif ni. Mungkin Prof boleh kongsikan apakah yang dimaksudkan keusahawanan bukan lagi alternatif ni, Prof. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih pengacara yang versatile Fazli, dan juga terima kasih bernama TV, koresponden bernama TV yang sudi menjemput saya. Pertama sekali, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah izinnya kita diberi satu nikmat yang paling besar, iaitu kita dapat bernafas dan dapat bersama-sama di pagi Jumaat yang barakah ini untuk membincangkan satu topik yang saya rasa agak relevan lah pada masa ini. Dan saya pasti ramai yang tertanya-tanya lah apabila melihat kepada tajuk ni, Fad, keusahawanan bukan lagi alternatif. So kalau bukan alternatif, apa dia, kan? Sebelum ini persepsi kebanyakan secara umum, kalau saya dapat ceritakan di sini, keusahawanan ini menjadi pilihan terakhir. Kebanyakan pada contohnya pada pelajar lah, especially mereka akan secara umumnya lebih gemar untuk mencari pekerjaan terlebih dahulu, dan selepas itu jika tak dapat kerja barulah mereka mula untuk menceburi bidang keusahawanan. Begitu juga kepada mereka yang bekerja, secara umumnya kebanyakannya akan bekerja terlebih dahulu dan selepas pencen barulah ada yang nak berniat dengan perniagaan. Walaupun ada yang sebilangan kecil yang telah memulakan perniagaan di peringkat awal. Jadi apabila berlakunya pandemik COVID-19 bermula pada Mac tempoh hari, ia telah mengubah landscape kita, yang mana sekarang ini kita melihat keusahawanan ini bukan lagi menjadi satu alternatif ataupun pilihan terakhir, dan keusahawanan ini perlu menjadi pilihan utama. Dengan keadaan PKPB sekarang ni, kita pergerakan agak terbatas, dan sudah tentu keusahawanan ini akan menjadi satu pilihan utamalah dengan kurangnya bilangan pekerjaan yang disediakan sama ada di peringkat swasta dan sebagainya. Dan ini memberi gambaran bahawa untuk sama ada pelajar ataupun siapa saja untuk survive, mereka perlu menceburi bidang keusahawanan. Saya rasa itulah respon saya untuk soalan part yang pertama. Ya, betul lah tu ya. Dan ya, betul. Sebab apa? Sebab sekarang ini memang tidak ada pilihan lain lah ya. Kalau dahulunya mungkin mereka boleh membuat pilihan. Sebab apa? Sebab mereka mungkin mempunyai pekerjaan tetap. Jadi keusahawanan ni untuk mereka nak berniaga ni merupakan alternatif. Jadi sekarang ni saya rasa merupakan pilihan utama lah kalau kita nak menambah sumber pendapatan kita. Kalau kita perhatikan, Prof, realitinya hari ini perniagaan atau keusahawanan ni dilihat semakin mendapat perhatian. Lebih-lebih lagi kerajaan banyak menggalakkan mereka ini untuk mula berniaga dengan pengenalan GKP dan sebagainya. Pandangan Prof berkaitan dengan perkara ini? Ya, Fad. Satu ketika dulu kita jarang dengar lah artis-artis menjalankan perniagaan, dan sekarang ni kita lihat artis pun dah mula berniaga lah. Dan bila seperti yang saya sebutkan tadi, apabila bermulanya PKP pada Mac tahun ini, dan tahun 2020 ini telah mengubah keseluruhan cara hidup kita, dan juga cara kita berbisnes. Dan kalau kita melihat kepada statistik yang dikeluarkan, lebih daripada 30% perniagaan secara online ini meningkat semenjak daripada PKP sehinggalah sekarang ini. Dan kalau kita melihat daripada statistik yang lain, di mana Malaysia dia menduduki tangga kedua di Asia Tenggara yang banyak menghabiskan masa secara online. Dan banyak orang, bukan menghabiskan masa, banyak orang dia meluangkan masa kepada online. Dan ini beri gambaran bahawa ini gambaran positif bahawa ini peluang yang sangat luas untuk kita menjalankan perniagaan online. Dan kalau kita lihat kepada statistik di mana lebih daripada 26 juta
rakyat Malaysia adalah pengguna social media. Yang ini memberi gambaran yang cukup besarlah bahawa perniagaan ini semakin mendapat perhatian lah. Dan ini memberi buka peluang apabila kita terkurung di rumah, tidak boleh bergerak dan kebanyakan kita menghabiskan masa secara online, dan ia membuka peluang kepada perniagaan. Dan kalau kita tengok semenjak PKP ni, walaupun banyak perniagaan terjejas, tapi ada beberapa sektor yang kita rasakan kurang terjejas dan semakin meningkat. Contohnya dari segi makanan lah, perniagaan dalam bidang makanan, produk kesihatan dan juga logistik, perkhidmatan, courier service dan sebagainya. Sebagai contoh, sebelum inilah, semasa bermula PKP, Pos Laju mendapat transaksi lebih daripada 100,000 sehari. Jadi ini beri peluang yang sangat luas untuk kita, sesiapa saja, terutamanya pelajar, untuk menjalankan perniagaan, terutama secara online. Sebagai contoh, di Universiti Malaysia Kelantan, kebetulan saya diberi amanah untuk membangunkan usahawan pelajar. Kita menekankan dan memberi sokongan dan kemudahan kepada pelajar-pelajar untuk menjalankan perniagaan. Dan semasa PKP juga kita membantu pelajar dengan menyediakan pinjaman tanpa faedah, kemudahan-kemudahan, pengecualian sewa untuk kios mereka kerana tidak dapat berniaga, dan juga kita menyediakan platform secara online untuk mereka menjalankan perniagaan. Jadi kalau berbalik pada soalan Fad tadi, memanglah kita melihat apabila landscape hidup kita telah berubah, jadi perniagaan ini semakin mendapat perhatian lah. Ya, betul. Sebab kalau sebelum ni mungkin mereka yang mana berniaga ini, mungkinlah mereka ini ada physical store, mereka jual di gerai dan sebagainya. Tetapi sekarang ini mereka boleh mengambil langkah alternatif disebabkan ramai sekarang ini menggunakan perkhidmatan dalam talian, di atas talian, mereka berniaga secara online sekarang ini. Baik, Prof, apa yang membimbangkan kita sekarang ini disebabkan pandemik COVID-19 ini? Bukan saja negara kita, malahan serata dunia terkesan disebabkan COVID-19 ini, di mana kadar pengangguran tu agak membimbangkan. Negara kita juga termasuk dalam kategori yang membimbangkan itu. Bagaimana Prof melihat situasi ini, terutama sekali bagi graduan-graduan universiti ini? Kadang-kadang kalau kita lihat imbas kembali zaman-zaman dulu, tahun-tahun yang lepas, mereka ini graduan ni, kalau keluar je universiti akan adalah pekerjaan-pekerjaan bagi mereka. Tetapi sekarang ini bukan saja graduan, malahan orang yang dah ada kerja pun hilang sumber pencarian ni. Bagaimana Prof melihat situasi ini? Okey, terima kasih Fad. Kalau kita tengok kadar pengangguran kita ni berada pada kadar lebih kurang 4.6%, 4.7%, atau lebih kurang 700,000 lebih orang yang menganggur lah, yang tidak ada pekerjaan. Dan bila kita bercakap soal graduan, secara purata setiap tahun lah 200,000 pelajar daripada keseluruhan institusi pendidikan tinggi akan bergraduat. 200,000 ni jumlah angka yang sangat besar, dan kalau kesemua 200,000 akan memburu sektor pekerjaan yang semakin mengecil ini, akan memberi kesan yang agak besar lah. Dan kalau kita tengok laporan daripada Institut Pendidikan Ekonomi Malaysia, MIEF atau MIA ni, dijangkakan 2.4 juta orang akan menganggur dalam masa tempoh akan datang. Jadi berdasarkan statistik ini, jadi pelajar-pelajar harus menukar mindset mereka. Tidak boleh lagi memikirkan apabila graduate daripada universiti mereka akan mencari pekerjaan. Dan saya sebut sekali lagi lah, oleh kerana UMK ini, Universiti Malaysia Kesoanan, sememangnya daripada mula pelajar masuk universiti, kita telah memberikan menyediakan mereka untuk menduduki satu ujian kita panggil Student Entrepreneurship Attribute Index, yang mana kita mengenal pasti pelajar-pelajar yang tahap kesoanan mereka. Jadi mereka yang berminat dalam perniagaan, kita akan bantu dan kita akan latih mereka untuk jadi usahawan. Dan mereka walaupun tidak berminat untuk perniagaan, kita akan tanamkan dalam fikiran mereka yang kita panggil entrepreneurial mindset. Maknanya walaupun mereka keluar nanti, seandainya ada peluang pekerjaan, mereka akan ada, orang kata, minda seorang usahawan dapat membantu syarikat. Dan walaupun bagaimanapun, oleh kerana keadaan yang berlaku sekarang ni, Fad, kita telah menanamkan satu, orang kata, dalam fikiran pelajar-pelajar ni supaya berniaga bermula daripada kampus lagi. Dan bila keluar nanti, jangan terlalu mikir untuk dapat pekerjaan. Dan mereka, apabila mereka mulakan perniagaan semasa dalam kampus, dan apabila mereka keluar daripada universiti, mereka akan carry on ataupun terus jalankan perniagaan mereka. Ya.
Saya percaya benda ni pun begitu penting juga diterapkan kepada mahasiswa ini, sebab ada di antara mahasiswa ini mindsetnya dah terbayang-bayang lah keluar nanti nak jadi apa kan. Jadi bermula sekarang ini mungkin dah kena tukarlah minat tu ya dalam bidang perniagaan ini. Saya ingin bertanyakan kepada Prof ya, ianya berkisarkan tentang Kementerian Wilayah yang memperkenalkan geran perniagaan secara sementara yang diperkenalkan bermula 15 November sehingga tahun depan, iaitu pada bulan April nanti selama 6 bulan. Dan saya percaya dengan pengenalan geran perniagaan secara sementara ini, saya percaya dapat melahirkan ramai lagi usahawan-usahawan. Bagaimana Prof melihat situasi ini? Ya, kebetulan saya pun mengikuti sidang akhbar ataupun pernyataan yang dibuat oleh Menteri Wilayah Persekutuan tempoh hari. Salah satunya mana-mana rakyat yang berada di wilayah persekutuan boleh berniaga di mana-mana, di rumah pun boleh, asalkan tidak mengganggu lalu lintas. Ini satu usaha yang sangat berkesan yang dilakukan oleh Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa, yang mana ini akan merancakkan lagi perniagaan secara mikro lah, terutamanya contohnya kalau kita berada di Ceras misalnya, kita boleh buka gerai burger di hadapan rumah kita asalkan tidak mengganggu lalu lintas. Dan juga ini juga memberi peluang kepada rakyat yang terkesan dengan pendapatan, yang hilang punca pekerjaan. Jadi tidak ada alasan lagi lah kalau tanya saya untuk mereka mulakan perniagaan secepat yang mungkin. Tidak perlu memikirkan untuk satu bisnes yang terlalu besar lah. Memadai seperti kita buat orang kata goreng pisang yang ada cheese tu, ataupun buat burger, buat roti john dan sebagainya, asalkan kita boleh menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan terlebih dahulu untuk kita menjara hidup keluarga, dan selepas itu mungkin kita boleh fikirkan untuk kembangkan bisnes untuk menjadi lebih besar. Dan saya setujulah, sangat bersetuju, sangat menyokong usaha ini. Saya rasa selanya kalau diperluaskan lagi lah kepada kawasan-kawasan lain agar rakyat tidak terbeban dah dengan PKP yang berlaku sekarang ini. Mereka dapat mencari sumber pendapatan untuk keluarga mereka. Betul. Saya setujulah apa yang Prof katakan tadi, sebab saya pun dalam masa sama juga memikirkan andai kata keperluan ini diteruskan ataupun diperluaskan lagi ke seluruh negeri, saya percaya ramai yang akan berniaga, sebab kita ni bukan sahaja dekat wilayah yang terkesan, malahan satu Malaysia sekarang yang terkesan. Dan kalau anda sebagai salah seorang daripada mereka yang mempunyai hak kuasa di bahagian PBT, eloklah kata orang tu memberikan peluang untuk mereka ni berniaga secara percuma selama 6 bulan. Baik Prof, soalan terakhir saya tahu bahawa sekarang ini ramai yang terkesan, tapi dalam dunia perniagaan dan keusahawanan ini, apa nasihat yang Prof mungkin boleh kongsikan secara ringkas kepada mahasiswa universiti? Okey, secara ringkasnya, graduan yang akan grad pada tahun 2020, 2021 barangkali dan juga akan datang, saya sifatkan graduan ini adalah graduan era pandemik COVID-19. Jadi oleh kerana graduan yang akan bergraduat di era pandemik yang agak orang kata peluang pekerjaan yang sangat terhad, dan ada juga syarikat yang berhentikan pekerja mereka. Jadi usahawan di era ini menjadi seolah-olah satu kewajipan untuk tidak memikirkan untuk mendapatkan pekerjaan, dan mereka seharusnya bermula daripada orang kata kalau boleh semester pertama lagi, di samping pengajian akademik, boleh fokus untuk menjalankan perniagaan di kampus, dan boleh teruskan perniagaan itu sampailah habis belajar. Dan kerajaan sendiri melalui KPT juga telah menyediakan banyak program seperti penjana, place and train, keusahawanan dan gig ekonomi. Ini memberi peluang yang sangat luas. Bagi saya tidak ada alasan lah untuk graduan kata tidak ada bantuan ataupun sokongan daripada kementerian dan juga universiti. Ya, betul-betul ya. Prof katakan tadi, usulnya untuk mereka yang berada di UMK, saya percaya ramai dapat melahirkan usahawan yang berjaya. Ya. Okey, baik Prof, ini saja masa yang sempat diberikan. Terima kasih Prof di atas segala makluman yang diberikan tadi. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak-banyak Pak dan juga bernama. Pak pun lepas ni mungkin boleh fikirkan untuk buat bisnes juga lah kot. Ya, insyaAllah boleh. Nanti saya telefon Prof nanti macam mana bisnes tu. Baik Prof, terima kasih.
Baik, itu dia kita telah bersama dengan Profesor Madya, Dr. Muhammad bin Ismail, Pengarah Pusat Pembangunan dan Pendidikan Keusahawanan CEED UMK ya, di atas topik kita keusahawanan bukan lagi alternatif. Baik, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan.